Saya Ariaran Analiki Ravi, nombor metrik saya 269021. Sini saya nak bentangkan sebab Nestle. Pengenalan Nestle ialah sebuah syarikat pembuat makanan berpakej multinasional yang ditubuhkan dan beribu pejabat di Switzerland. Penubuhannya timbul daripada satu gabungan pada tahun 1905 antara Anglo-Swiss Milk Company, sebuah syarikat susu yang ditubuhkan oleh adik-beradik yang di Cham, Switzerland pada tahun 1866, dan Ferenc Laci Henry Nestle Company yang didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle. Sesetengah jenama Nestle dikenali di seluruh dunia lalu menjadikannya peneroju pasaran sedunia dalam penghasilan sebilangan produk termasuk susu, coklat, air botol, kopi, krimer, perasan makanan dan makanan haiwan. Seterusnya, organisasi yang telah dipilih untuk menjayakan tugasan kesusahan ini adalah syarikat Nestle Berhad. Nestle Berhad adalah sebuah organisasi di mana yang menjadi pengeluaran produk makanan yang terbesar dan paling dikenali di Malaysia. Juga merupakan organisasi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kami juga telah berusaha untuk mengenal pasti persekitaran mikro dan makro dalaman dan luaran untuk syarikat dan negara untuk pertumbuhan dan pemasaran serta strategi perancangan masa depan. Nestle adalah sebuah syarikat yang mengeluarkan barangan iaitu produk berbentuk makanan. Ia telah pun berada di Malaysia sejak 100 tahun yang syarikat Nestle Berhad. Nestle Berhad adalah sebuah organisasi di mana yang menjadi pengeluaran produk makanan yang terbesar dan paling dikenali di Malaysia. Juga merupakan organisasi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kami juga telah berusaha untuk mengenal pasti persekitaran mikro dan makro dalaman dan luaran untuk syarikat dan negara untuk pertumbuhan dan pemasaran serta strategi perancangan masa depan. Nestle adalah sebuah syarikat yang mengeluarkan barangan iaitu produk berbentuk makanan. Ia telah pun berada di Malaysia sejak 100 tahun yang lalu. Selamat sejahtera, nama saya N. Sharmila, anak perempuan Balakrishnan dengan nombor matriks 268989. Jadi hari ini saya ingin memberi satu penerangan mengenai produk dan servis syarikat Nestle Malaysia. Okey, pertama sekali yang kita nak lihat pada sekarang adalah produk pengeluaran syarikat Nestle. Apabila dikatakan dengan produk pengeluaran Nestle, syarikat Nestle menumpukan kepada dua kategori iaitu makanan dan juga minuman. Kedua adalah syarikat Nestle meliputi 3 jenis aktiviti. Aktiviti pertama adalah dikatakan oleh aktiviti pengeluaran ekstraktif. Yang kedua adalah aktiviti barangan konsumer. Dan yang ketiga adalah aktiviti pengeluaran industri. Aktiviti pengeluaran ekstraktif merupakan satu pengeluaran bahan mentah yang diproses dari sumber semula jadi, daratan ataupun lautan. Sebagai contoh, usaha menanam pokok kopi jenis Robusta telah dijalankan bagi menghasilkan kopi segera Nescafe. Aktiviti pengeluaran barangan konsumer merupakan satu barangan yang pengguna boleh dapat terus di kedai runcit, di mana pengeluaran produk pengguna biasanya digunakan oleh ahli keluarga, isi rumah, kegunaan sendiri bagi memenuhi keperluan.
Syarikat Nestle Malaysia telah menghasilkan pengeluaran produk pengguna bagi menambah nutrisi kepada tubuh badan dan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Seperti contoh, barangan Nestle yang boleh didapati di kedai runcit adalah seperti produk sarapan pagi yang di mana anda semua ketahui, Coco Crunch yang boleh dimakan begitu sahaja dan tidak perlu memasaknya. So, ini merupakan satu keperluan harian yang diperlukan oleh semua. Yang ketiga adalah aktiviti pengeluaran produk industri. Apabila dikatakan dengan produk industri, ia merujuk kepada bahan mentah ataupun bahan separuh siap yang akan diproses semula untuk menjadikan barangan siap. Seperti contoh di mana kita semua ketahui, cili puree, pengeluaran cili puree menghasilkan cili sos Maggi Nestle. Apabila dikatakan dengan perkhidmatan, saya akan menumpukan kepada dua jenis perkhidmatan. Pertama adalah perkhidmatan pengeluaran yang digunakan melalui perkhidmatan pengangkutan, dan yang kedua adalah perkhidmatan pendidikan. Perkhidmatan pengangkutan merupakan penghantaran barangan siap dari pusat pengeluaran hinggalah ke pengguna. Produk pengeluaran Nestle dari pusat pengedaran dihantar kepada pelbagai tempat untuk dijual kepada pengguna dengan menggunakan berbagai-bagai jenis pengangkutan. Dan akhir sekali adalah perkhidmatan awam. Apabila dikatakan dengan perkhidmatan awam, syarikat Nestle mempunyai satu segmen yang dikenali sebagai perkhidmatan pendidikan, di mana syarikat Nestle melancarkan satu portal pendidikan yang berkaitan dengan Nestle. Syarikat Nestle mengenai sumber-sumber dan juga nutrisi. Jadi konklusinya kita dapat tahu bahawa syarikat Nestle menumpukan kepada dua segmen, iaitu segmen minuman dan juga makanan, dan juga syarikat Nestle mementingkan kepentingan dan juga makanan dan minuman seharian pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Damantun Nur binti Ubaidullah. Kad matrik adalah 276682. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang pesaing utama syarikat Nestle. Seperti yang kita tahu, syarikat Nestle ini merupakan salah satu syarikat yang terkenal di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Syarikat Nestle ini terkenal dengan pelbagai jenis produknya seperti minuman Milo dan juga makanan bijirin. Syarikat Nestle ini merupakan salah satu buah syarikat yang menjalankan aktiviti pengeluaran makanan, iaitu barangan konsumer, barangan pembuatan dan barangan industri. Walau bagaimanapun, syarikat besar ini masih mempunyai pesaing utama seperti syarikat Hershey's Food, syarikat Unilever Envy, Kraft Heinz Food Service dan Cadbury. Syarikat-syarikat ini mengeluarkan produk yang hampir sama dengan syarikat Nestle. Antaranya ialah Cadbury yang merupakan pesaing utama syarikat Nestle yang mengeluarkan minuman koko panas 3 dalam 1 sama seperti pengeluaran syarikat Nestle, iaitu Milo 3 dalam 1. Syarikat Cadbury menjadi pesaing utama kepada syarikat Nestle dalam pengeluaran minuman 3 dalam 1 pada masa ini. Hal ini menyebabkan syarikat Nestle perlu bersaing dengan Cadbury kerana pengeluaran produk yang hampir sama. Oleh itu, syarikat Nestle terpaksa mengeluarkan produk Milo dalam pelbagai jenis pembungkusan, iaitu pembungkusan kotak, pembungkusan tin dan juga pembungkusan di dalam botol, kerana Cadbury tidak mengeluarkan pelbagai jenis pembungkusan yang sama seperti syarikat Nestle. Selain itu, syarikat Nestle turut perlu bersaing dengan syarikat besar dan terkenal seperti syarikat Unilever Envy yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Sebagai contoh, syarikat Unilever Envy ini mengeluarkan produk aiskrim Neapolitan, iaitu sama dengan pengeluaran produk daripada syarikat Nestle, iaitu aiskrim Neapolitan. Syarikat Nestle dan syarikat Unilever Envy ini mengeluarkan aiskrim Neapolitan dalam pembungkusan yang sama. Oleh itu, syarikat Nestle perlu bersaing dengan syarikat Unilever Envy kerana pengeluaran produk yang sama.
Oleh hal demikian, syarikat Unilever NV menjadi pesaing utama untuk syarikat Nestle yang mengeluarkan produk aiskrim. Seterusnya ialah syarikat Kraft Heinz Food Service yang merupakan salah satu syarikat terbesar yang mengeluarkan pelbagai jenis produk makanan seperti sos, makanan proses, bahan kek dan juga pasta. Oleh itu, syarikat ini menjadi pesaing utama kepada syarikat Nestle kerana syarikat Nestle turut mengeluarkan pelbagai jenis produk makanan yang hampir sama. Sebagai contoh, syarikat Kraft Heinz Food Service ini mengeluarkan produk sos tomato yang terkenal di seluruh dunia kerana keunikan dan cita rasanya yang enak. Produk sos tomato daripada syarikat Kraft Heinz Food Service ini sering digunakan di pelbagai jenis restoran seperti Nando's. Oleh itu, syarikat Kraft Heinz Food Service ini menjadi pesaing untuk syarikat Nestle kerana syarikat Nestle turut mengeluarkan produk sos tomato yang berjenama Maggi. Pengeluaran produk ini perlu bersaing sehingga peringkat antarabangsa kerana produk sos tomato daripada syarikat Kraft Heinz Food Service ini digunakan di seluruh dunia. Oleh hal demikian, syarikat Kraft Heinz Food Service ini menjadi pesaing utama yang sengit terhadap syarikat Nestle. Akhir sekali ialah syarikat Hershey's yang merupakan salah satu pesaing utama syarikat Nestle bagi kategori coklat. Syarikat Hershey's ini sangat terkenal dengan pengeluaran produknya iaitu coklat. Syarikat Hershey's ini mengeluarkan pelbagai jenis produk yang berkaitan dengan coklat sama seperti dengan syarikat Nestle yang turut mengeluarkan pelbagai jenis produk yang berkaitan dengan coklat. Sebagai contoh, syarikat Hershey's mengeluarkan Hershey's Chocolate Syrup sama seperti dengan pengeluaran daripada syarikat Nestle iaitu Nesquik Chocolate Syrup. Kesimpulannya, setiap produk yang dikeluarkan di pasaran mempunyai pesaing-pesaing yang hebat. Oleh itu, setiap produk yang dikeluarkan perlulah memenuhi cita rasa pelanggan agar produk yang dikeluarkan dapat menarik minat pelanggan. Setiap syarikat perlulah mengeluarkan produk yang berkualiti dan mengeluarkan produk yang berbeza untuk menjadi pesaing yang lebih hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pertanyaan saya hari ini adalah trend utama terkini syarikat. Kita tengok dalam trend utama terkini syarikat dikelaskan pada 3 komponen utama iaitu trend meningkat, trend menurun dan juga trend mendatar. Dalam trend meningkat, dia menunjukkan keadaan di mana peningkatan aktiviti dan operasi sesebuah perniagaan di mana yang menggambarkan persekitaran perniagaan yang semakin mengembang. Bila keadaan ekonomi yang mengembang, jadi pelabur-pelabur asing ni akan datang untuk melabur dalam syarikat tu. Jadi dia akan meningkatkan permintaan dan juga pengeluaran dalam sebuah perniagaan. Bagi trend menurun pula, dia berlaku apabila aktiviti dan operasi perniagaan semakin menurun disebabkan oleh keadaan ekonomi yang lembab, lepas tu bencana alam, keadaan politik dan perundangan yang tak stabil. Bila keadaan berlaku, pelabur-pelabur ni tak akan datang untuk melabur dalam syarikat tu, jadi menyebabkan penurunan dalam pengeluaran dan juga permintaan sesuatu barang lah. Jadi untuk trend mendatang pula, dia di keadaan di mana keadaan ekonomi yang malah konsisten, tak berlaku perubahan. Memanglah dalam sebuah syarikat ni, bila berlaku keadaan ni, dia tak untung pendak, rugi pendak, jadi syarikat tu tak boleh selesa sebab memang dia tak rugi kan, tapi dia tetap juga tak untung. Jadi apa yang berlaku selalu bila berlaku trend mendatar dan juga trend menurun ni, syarikat ni akan lakukan R&D cipta produk baru untuk meningkatkan pengeluaran dan juga permintaan. Dalam situasi COVID-19 ni, banyak syarikat-syarikat yang muflis gurun tikar kan. Jadi dalam bagi syarikat Nestle turut mengalami keadaan berhadapan dengan keadaan ni. Contohnya kita tengok kita ambil produk Milo yang semua orang ingat kenal. Jadi kalau dulu bila berlaku PKP ni, orang dah tak makan kedai lagi, jadi permintaan untuk Milo ni di kedai-kedai dah menurun. Jadi kat rumah pun
orang pun fikir anjur kau nak beli antara beras dengan Milo. Jadi apa yang nak beli? Sama kalau dia beli, baik dia beli beras kan, jadi minta untuk di rumah pun bila orang cut kos untuk perbelanjaan di rumah, permintaan untuk Milo di rumah pun semakin berkurang. Jadi apa yang Milo kena buat? Dia memang dia tak cerita produk baru, tapi dia promote produk yang sedia. Contohnya dia promote produk Milo yang sedia minum, Milo Lantin tu dalam kotak tu, dia tingkatkan pengeluaran untuk produk tu, promote lebih banyak produk tu. Untuk apa? Okey, bila dia promote benda-benda yang senang macam dalam kotak tu, orang akan beli di kedai. Orang kulit terus boleh minum. Jadi kalau beli dalam kedai, orang terus minum kan. Jadi kalau lah dia promote yang dalam serbuk tu, mungkin orang takkan beli. Sebab satu, harga dia mahal, jadi orang takkan beli. Jadi bila beli, jadi anak-anak ataupun akan beli, kita pun senang bila jumpa di kedai-kedai 7E ataupun kita beli. Jadi dia promote benda-benda yang lebih senang. Jadi dari situ dia boleh tingkatkan pengeluaran dia lah dari situ. Jadi saya rasa yang tu untuk perbincangan saya kali ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kebaikan, kelemahan, ancaman dan peluang hari ini. Nestle. Nestle adalah satu syarikat terkemuka makanan dan pemakanan di dunia. Nestle merupakan syarikat gergasi yang dikenali oleh ramai orang kerana masyarakat gemar akan makanan, terutamanya makanan segera. Ibu pejabatnya di VV iaitu Switzerland. Perniagaannya dibantu oleh rangkaian yang kukuh lebih daripada 86 negara dengan lebih 500 kilang. Syarikat Nestle juga bersama-sama menampak rangkaian R&D antarabangsa. Kilang-kilang Nestle beroperasi di negara-negara yang berbeza, iaitu Asia, Amerika, Afrika, Eropah dan Oceania. Sebagai sebuah syarikat dalam sektor makanan dan pemakanan, sebagai sebuah syarikat yang berdedikasi dalam sektor makanan dari awal, Nestle masih kekal sensitif kepada tabiat masakan dan makan dan bertindak balas kepada masalah pemakanan tertentu, serta meletakkan dan hampir yang sama dengan trend baru yang semakin meningkat di luar rumah program dan mengambil berat tentang kesejahteraan tahap pengguna. Kelebihan paling besar iaitu termasuk budaya yang diamalkan pasukan fokus dan dasar pintu terbuka. Nestle memberikan tumpuan kepada kolektivisme dan orientasi prestasi sikap yang menggalakkan pekerja untuk bekerja lebih keras. Selain itu, kalian adalah tahap tinggi daripada bahagian pasaran dan orang di seluruh dunia percaya dan mengiktir Nestle sebagai nama jenama besar. Seterusnya, Nestle menyediakan berbagai produk seperti Milo, KitKat, Maggi dan sebagainya. Makanan ini menjadi kegemaran utama bagi pelanggan atau pengguna produk Nestle, terutamanya kanak-kanak. Selain itu, Nestle juga mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik seperti pertandingan olahraga, bola sepak, memasak dan banyak lagi. Nestle bukan sahaja menggunakan produk yang berkualiti, malah menganjurkan aktiviti dan program yang banyak seluruh dunia. Tetapi Nestle dapat satu kelemahan utama. Nestle adalah bahawa yang sedang memasuki kedai pasaran yang sudah matang dan boleh memberikan persaingan sengit kepada persaingan baru. Nestle Plain juga telah terbukti menjadi kelemahan Nestle kerana ia telah tidak mendapat tempat di pasaran Amerika Syarikat. Seterusnya, survei lapangan menjadi cara yang paling baik untuk mengetahui perubahan yang berlaku. Pengguna selalu ingin diperhatikan dan sifatnya berubah-ubah yang tidak tetap. Kini masyarakat sedar akan kesihatan mereka, boleh memperkenalkan produk berasaskan kesihatan lain. Dan kerana mereka adalah pemimpin pasaran, mereka mungkin lebih berjaya. Peluang Nestle di Pakistan mempunyai peluang yang baik sekali untuk memperluaskan pasaran mereka kerana di Pakistan mempunyai pasaran makanan dan minuman yang sedia ada yang besar. Kerana trend pemakanan yang semakin meningkat, ia juga mempunyai peluang terutama di China dan India. Melalui penyelidikan pemasaran yang betul, Nestle boleh mengambil peluang-peluang ini. Pada masa kini, penyakit coronavirus telah menjadi dominan dunia pada masa sekarang. Jadi pelanggan atau pengguna berpusu-pusu untuk mendapatkan produk Nestle ini sebagai bekalan keperluan rumah tangga masing-masing. Pelanggan ingin coklat mewah dan coklat high-end kebal terhadap kemelesatan. Kerana murah memuaskan nafsu, membuka Nestle Cafe di bandar-bandar besar untuk curi Nestle produk dan menepati cita rasa pelanggan.
Nestle sedang menghadapi ancaman besar oleh masyarakat di seluruh dunia kerana melanggar piawaian pemasaran antarabangsa. Persidangan dan kempen telah diadakan terhadap Nestle dalam hal ini merosakkan nama dan kepercayaan pelanggan. Seterusnya lagi, ancaman lain adalah kerana populariti yang semakin meningkat OLPERS di pasaran tempat dan antarabangsa. Nestle mempunyai ancaman kemasukan pesaing baru yang kuat dan terkenal dalam pasaran. Perkenalan produk baru di pasaran, persaingan harga, peningkatan cukai dan persaingan kualiti produk. Antara ancaman yang dimiliki oleh syarikat Nestle ialah pencemaran dari bekalan makanan terutamanya E. coli. Selain itu, Nestle mempunyai ancaman saingan seperti Cadbury, Pringles dan Samyang. Syarikat garasi ini juga terkenal di pasaran dunia dan kemungkinan orang lebih suka makanan ini berbanding produk Nestle sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Ahmad Rafani bin Jairus 27047 dari kumpulan A akan membentangkan hal 7 serta masa depan, iaitu syarikat Nestle. Nestle berdedikasi untuk menyediakan makanan yang terbaik untuk orang ramai. Kenyataan misi Nestle dijelaskan dan mencerminkan matlamat jangka panjang untuk melakukan perniagaan. Misi syarikat ialah menyediakan secara konsisten produk makanan yang terbaik dengan kualiti yang terbaik. Untuk capai misi ini, syarikat telah menetapkan hala tuju serta masa depan syarikat. Yang pertama ialah memantapkan jualan domestik dan mencatatkan pertumbuhan penjualan dalam setiap produknya. Yang kedua ialah menumpukan usaha meningkatkan kapasiti pengeluaran supaya tiada gangguan bekalan. Dengan ini, syarikat telah membuat pelaburan sebanyak 240 juta dengan membina kilang di Seri Muda Shah Alam. Yang ketiga ialah mengurangkan aduan pengguna. Yang keempat ialah komitmen terhadap alam sekitar, iaitu syarikat telah membuat kerjasama dengan Yayasan Sains Darbi, iaitu dalam projek Relief. Bahagian jualan fokus untuk menjadi cemerlang di peringkat asasnya. Antara aktiviti yang dilakukan ialah latihan, kerjasama rapat dengan percetakan kongsi dan membuka cawangan yang baru. Yang keenam ialah berazam untuk menjadi rujukan prestasi kewangan serta yang dipercayai. Yang ketujuh ialah komuniti turut menikmati kemakmuran daripada produk-produk Nestle. Yang ke-8 ialah menjadi syarikat peneraju dunia dalam pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan. Selain itu, salah satu inisiatif penting adalah meneliti, memperkemaskan dan mengukuhkan operasi yang menjana permintaan syarikat. Syarikat telah menyusun semua operasi jualan syarikat daripada tumpuan geografi kepada tumpuan saluran, meluaskan pembeli, pelanggan, pasukan saluran, memberi tumpuan semula organisasi pengurusan jenama syarikat dan menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap unit. Menerusi penyusunan semula ini, syarikat lebih dekat dengan pengguna, pembeli dan pelanggan. Justru itu akan meningkatkan kualiti daripada aktiviti pemasaran dan kepercayaan syarikat ke pasaran. Fungsi kewangan dan kawalan atau Financial and Control FNC terus menyokong ciptaan nilai jangka panjang pemegang saham dengan menerajui perancangan, strategik dan proses ramalan kumpulan dengan bertindak sebagai peneraju bersama, menerusi perkongsian dengan perniagaan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dan memastikan piawaian tertinggi bagi pengemudian dan pentadbiran di seluruh syarikat. Untuk mencapai matlamat kewangan kumpulan bersama-sama unit perniagaan dan fungsi sokongan, syarikat telah melaksanakan strategi perniagaan yang dirancang untuk tahun yang berkenaan. Kesimpulannya ialah syarikat akan meneruskan polisi dan strategi syarikat untuk mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai syarikat peneraju dunia dalam pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan. Oleh itu, hala tuju serta masa depan syarikat amatlah penting untuk mencapai visi dan misi syarikat. Pertumbuhan kumpulan syarikat Nestle mencerminkan pembangunan negara, pelaburan modal yang berterusan adalah bukti kepada kepercayaan dalam potensi dan polisi ekonomi yang baik negara ini. Syarikat mempunyai matlamat untuk memainkan peranan penting semasa negara ini dalam perjalanannya ke arah negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurwaida binti Abdullah, nombor matrik 269229.
Saya akan menerangkan cadangan mengenai strategi yang sesuai untuk syarikat Nestle. Ada 6 strategi untuk syarikat Nestle. Yang pertama adalah strategi korporat. Nestle merupakan sebuah syarikat gergasi yang telah bertapak di seluruh dunia. Pelbagai produk yang telah dibangunkan oleh syarikat Nestle telah memberikan impak yang baik dan sesuai dengan semua peringkat umur. Nestle mempunyai kira-kira 468 kilang yang beroperasi di 86 buah negara di seluruh dunia dan mempunyai bilangan pekerja sekitar 330,000 orang. Misi Nestle yang pada masa kini adalah good food, good life. Dalam strategi korporat ada faktor yang diaplikasikan, iaitu yang pertama sudut operasi, sudut pertumbuhan produk dan yang terakhir iaitu daya saing. Seterusnya adalah strategi perniagaan. Strategi perniagaan bagi syarikat Nestle yang juga merupakan syarikat gergasi merupakan satu strategi yang hebat di mana pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk memastikan produk mereka memberi kesan kepada pengguna dan sentiasa diingatkan oleh pengguna selalu. Seterusnya adalah strategi fungsian. Di dalam strategi fungsian, syarikat-syarikat besar akan dapat mengenal pasti apa langkah yang sesuai dalam menguruskan pentadbiran mereka dari pelbagai sudut. Banyak yang perlu diambil kira kerana bagi mencapai keuntungan yang maksimum. Di dalam strategi fungsian terdapat 3 komponen iaitu strategi pemasaran, strategi operasi dan strategi kewangan. Bagi syarikat Nestle telah menggunakan cara yang betul dalam strategi fungsian. Seterusnya adalah strategi pemasaran. Nestle telah membahagikan produk kepada beberapa segmen pasaran, iaitu ada 3 segmen adalah yang pertama segmentasi psikografik, segmentasi demografi dan yang terakhir adalah segmentasi geografi. Dan yang seterusnya adalah strategi operasi. Antara penyebab mengapa Nestle merupakan produk yang mesti ada di kalangan pengguna ialah cara operasi yang dilakukan amatlah berkesan. Sebagai contoh, di Pakistan, Nestle adalah sebuah syarikat yang bergerak pantas. Produk yang dihasilkan berurusan dalam kilang yang dihasilkan di Sheikhupura. Ini adalah kerana kilang tersebut yang terletak kira-kira 25 km dari Lahore City. Permintaan yang dihasilkan mengikut input ramalan jualan dan pemasaran. Ramalan yang dihasilkan oleh sistem ERP mereka dipanggil Globe, yang merupakan sebuah bentuk SAP. Dan mengenai cadangan strategi untuk syarikat Nestle yang terakhir adalah strategi kewangan. Strategi kewangan adalah strategi yang termasuk dalam skop pengurusan kewangan. Ia termasuk keputusan perniagaan yang dibuat ke atas pelaburan, pembiayaan dan juga dividen. Sekian sahaja daripada saya mengenai cadangan untuk strategi untuk syarikat Nestle. Terima kasih.